wa man bana masjidan yudhkaru fihi ismullah, siapa-siapa membina sebuah masjid yang disebut, yang dizikir di dalamnya nama Allah Ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bina kepadanya mahligai di dalam syurga. Allahu Akbar. Nabi kata apa? Kalau kamu infak di jalan agama Allah untuk pembinaan masjid, walaupun dengan harga sangkak burung. Sangkak burung baik. Sangkak burung RM50. Alah RM50, RM100 lah kata. Hak elok sikit RM100. Sangkak burung kita ambil RM100 bagi orang infak untuk bina masjid di jalan agama Allah. RM100 tu boleh beli sangkak burung. Pun Allah bina dekat dia satu mahligai di dalam syurga. Dengan syarat pembinaan untuk masjid yang mana di tempat tu disebut nama Allah. Walaupun masjid tu umum, boleh jadi masjid tu binaan masjid ataupun tempat zikir. Di sini ada sebut zikir di dalamnya menyebut nama Allah, termasuk madrasah yang kita bina. Walaupun kita tak boleh bina banyak, tapi kita boleh bina sikit pun tak apa. Ada satu hamba Allah, saya ingat mula-mula saya launching untuk saya nak bina masjid di Yayasan Al-Filfilani di balik pulau. Ketika kita masih lagi peringkat pembelian tanah, kita duk buat wakaf untuk pembelian tanah RM25 satu lot kaki persegi. Ketika itu tuan-tuan, ada satu hamba Allah, saya khutbah di mimbar Masjid Sungai Tiram, masjid lama. Dia telefon lepas pada habis Jumaat. Dia kata, Ustaz, bila-bila senang kita edarkan poster, siapa-siapa nak bagi sumbangan, di situ ada nombor akaun, di situ ada nombor telefon, boleh hubungi saya. Tuan-tuan tahu, kami beli tanah je dekat 2 juta. Dan pada ketika tu nak cari duit nak beli tanah, orang ni telefon, Assalamualaikum Ustaz, dengar kata Ustaz nak buat masjid ni. Okey, nanti senang mailah jumpa saya. Saya duduk dekat-dekat sini ya. Dekat-dekat sini ya, tak payah abang lah kan. Saya satu hari balik malam, saya singgah. Saya kata, Assalamualaikum Haji, saya balik nak singgah. Kata suruh singgah. Okey, saya singgah tuan-tuan. Dia kata, ni Ustaz nak buat masjid berapa? Saya kata, juta-juta juga ini. Wush, banyak Saya ingat saya nak buat masjid. Cita-cita saya daripada dulu lagi, saya nak bina masjid. Dan saya mau pahala tu untuk saya, mak saya dan bapa saya. Jadi banyak sikit-sikit tak boleh buat masjid kan. Yalah, mana boleh buat plan ya, habis berapa puluh ribu. Engineer, arkitek, lagu ni macam-macam benda. Sebelum nak start, apatah lagi dah start, mana boleh buat masjid 50 ribu. Okey, dia kata macam ni lah. Ini sekarang tempoh untuk pembelian tanah. Tapi dia ni bijak. Dia kata dekat bahagian masjid tu, dia punya tanah saja berapa harga. Oh, nanti saya tanya engineer, tengok dia kira tengok. Kira-kira lebih kurang dalam 50 ribu, 60, 70 ribu lah. Tak ingat dah saya. Tu saya pun telefon kat dia, bagi tahu harga dia. Lepas tu dia kata tak apa, bila-bila Ustaz senang, Ustaz balik singgah saya punya kedai. Saya pun singgah kedai dia malam. Tuan-tuan tahu, dia buat kedai, jual lah benda-benda sikit-sikit, runcit-runcit lah, apakah lebih kurang begitu kot. Dia simpan duit RM1, RM50,000 bawa katih. Malam tu saya balik macam penyamun, satu gundi duit bawa balik. Dia kata, Ustaz ambil, keluar pintu belakang, sengah-sengah. Tu macam main tengok. Cak satu gundi. Saya kata tu dia pertama kali aku pegang duit lama-lama RM50,000. Duit RM1. Balik main lengoh tangan-tangan main nak kira Pergi bank lagi kena maki banyak-banyak gitu. Kan? RM1 pula. Jadi tuan-tuan, otak dia nak buat masjid tak boleh. Dia kata tapak tu berapa harga? Kita bagi tahu kat dia 50-60 ribu. Nah, ambil 50 ribu ni niat untuk saya, bapak saya, mak saya. Masya Allah. Hari ni masjid dah bina lah. Tapak tu dia punya lah untuk pahala dia. Sebab apa? Sebab yang tu wakaf selagi tak kiamat, selagi itulah dia dapat pahala. Sebab tu kalau nak wakaf binaan lebih utama daripada wakaf benda-benda yang boleh habis. Walaupun dapat pahala, yang bagi masjid ni, yang bagi tiang ni, yang bagi benda yang kekal ni, yang boleh tahan lagi lama, lagi besar dia punya pahala dia. Walaupun kipas angin lampu ni pun nama wakaf, tapi dia punya jangka waktu dia pendek.
kalau dapat yang panjang, ambil yang panjang dulu, lama masa. Lepas kaput paling lama 10 tahun kena buang, busuk lah, habuk lah, rosak lah, wakaf juga. Tapi nak banding dengan batu lebih besar dia punya, lebih lama penggunaannya, maka yang ni lebih utama, biar bagi lama. Tapi kalau dah tak ada, kaput pun kaput lah, janji wakaf. Okey, janji wakaf. Tadi ada orang tanya soalan, dia nak bagi zakat. Ustaz, saya nak bagi zakat, boleh tak? Ustaz dah buat masjid kan? Kalau boleh tak saya bagi zakat tu niat wakaf sekali? Saya kata tak boleh. Wakaf untuk binaan, zakat untuk orang. 8 golongan asnaf tu orang, binaan tak boleh. Kalau bagi wakaf, wakaf. Kalau bagi zakat, zakat. Faham tak? Katakanlah dia bagi zakat tu channel main dekat madrasah kita, setelah kita terima bagi pihak kita, dan kemudiannya kita masukkan buat wakaf. Alah, tu terpulang kat kita. Kita nak buat wakaf masjid ke, kita nak beli barang makan ke, kita nak buat apa ke, itu hak kita. Dia tak boleh gabung dua-dua sekali, wakaf dan zakat tak boleh. Sebab zakat untuk orang dan wakaf tu adalah untuk binaan ataupun barang-barang yang bukan orang. Kita tak boleh wakaf orang. Ini saya ambil anak saya wakaf kat ustaz. Mana boleh? Orang mana boleh wakaf? Faham tak? Okey. Itulah yang disebutkan dalam hadis. Jadi kalau tuan-tuan ada kesempatan, bila dapat peluang-peluang untuk buat wakaf, jangan ketinggalan, sebab pahala dia besar. Buatlah wakaf untuk diri kita, untuk mak ayah kita, untuk keluarga kita. Sebab apabila kita mati, ada 7 perkara boleh mengalir, pahala datang walaupun kita berada di alam barzakh. Buka dalam kitab ni, tolong saya buka sekarang. Tengok hadis yang ke-12, 15, hadis yang ke-17. Buka daripada awal. Awal. Tu dah belakang lah, daripada mula. Muka surat 16 di bawah. Buka muka surat 16 di bawah, hadis nombor 17. Jumpa? Snap gambar di situ, simpan. 7 pahalanya yang terus mengalir. Orang yang mengajar ilmu dapat pahala berterusan walaupun dah mati. Orang yang memperdalamkan sungai dapat pahala. Orang yang menggali telaga dapat pahala. Orang yang tanam pokok, walaupun di situ sebut pokok kurma, pokok apa tak apa. Orang yang membina masjid, orang yang mewakafkan Quran, orang yang meninggalkan anak yang soleh yang doakan pada mak bapak dia. Hadis riwayat Al-Bazzar, Abu Nu'aim dalam Al-Bazzar dalam musnad dia, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Orang ahli hadis, dia tahu kitab-kitab tu nama dia, periwayat-periwayat tu dia tahu siapa dia. Okey? Jadi kita ambil peluang 7 perkara ni, pahala kita berterusan. Biar bagi ada channel banyak selepas kita mati. Kita tak tahu dalam 7 benda kita buat yang mana pahala besar Tuhan nak bagi kat kita. Padahal kita dah ada di alam barzakh, habis dah, terputus amalan kita. Tak ada apa dah dalam hidup. Takat mana kita hidup yang amalan kita buat, takat tu je pahala kita bawa jumpa Tuhan. Tapi rupa-rupanya ada 7 channel duk masuk mai. Tak dapat 7, 6. Tak dapat 6, 5. Tak dapat 5, 4. Tak dapat 4, 3, 2. Bagi ada juga 1, 2, 3 channel yang masuk untuk mengalirkan pahala kepada kita selepas daripada kita meninggal dunia.